开机，扩音系统示意。Allahu Akbar. Udah ada putus ada mama. Nangkok. Undi tak undi? Undi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Ya. 15, 17. Ini Selasa kan? Rabu, Khamis, Ahad, Sabtu, Isnin. 4 kali 4. Oh, Isnin ni boleh kata dah ni. Isnin boleh kata ni. Waktu qaridah kami. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang الشيخ السيد عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى العلوي رحمه الله تعالى, bermula ini doa istiftah. Dia zahir nampak istiftah tu dengan makna iftitah. Istiftah boleh ya nak nama lain, tapi kita namakan yang fuqaha namakan istiftah. Istaftah yastaftihu istiftahan. Kalau iftitah iftataha yaftatihu iftitahan. Dibaca sesudahnya, dibacanya tu kena pada takwil dah. Nya tu hal wa sya'an. Dibaca, yakni dibaca akan doa istiftah tu sesudahnya nya takbiratul ihram. Dia memang passion buat dhamirul hal wa sya'an. Kita baca jelah ni baca ni. Yang maksud tu baca sendiri lah, kecil-kecil tu. Faham dah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hak tu satu iftitah. Mana kalau kita baca sampai situ pun mandar. Cuma orang Melayu ni sampai apa? Wa asila sampai mana? Wa ana minal muslimin tu dah dua iftitah tu, dah dua. Ni satu riwayat sampai sini. Wa asila. Jadi kalau contoh main sunat ke, kita nak cepat, jadi wa asila sudah dah. Satu iftitah dah. Tak payah sampai panjang tu. Lepas tu wa asila. Apa tu? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ni satu iftitah. Jadi kalau iftitah, kalau baca kitab hadis, belajar kitab hadis, lagi banyaklah riwayat iftitah ni macam-macam. Panjang ada, pendek ada. Ni lah paling pendek. Yang wa asila tu paling pendek. Lepas tu baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Dalam Syama'il Muhammadiyah ataupun dalam kitab-kitab hadis sebut Nabi SAW baca Quran tu satu surah, satu ayat, bukan sambung. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Tiru Imam kau. Tu bukan bacaan Nabi. Bacaan Nabi SAW satu-satu, wakah satu. Itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana ni? Oh, dia tak A'udzubillah dulu tadi. Tak baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu satu riwayat. Ataupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Satu riwayat. Ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha sami'un 'alim. Satu riwayat. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ini bukan rasam asmani jadi dia pun sebut Maliki Mim Alif. Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau dalam kitab Fathul Mu'in sebut, kalau untuk riwayat Hafs afdal sambung sampai waladdallin. Ini dalam kitab Fathul Mu'in sebut tu, tak tunggu kitab qiraat tu. Dalam sembahyang siratal ladzi sampai waladdallin satu napah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca amin. Dua harakat ke atas, lepas tu min. Bukan amin. Amin tu sejahterakanlah oleh kau. Cakap lagi. Ataupun amin. Tak kena juga. Tu kena boleh. Tapi kena kosak pula. Dalam kita yang talibin ada kosak takdir dia panjang. Jadi senang tak payah buat tak payah buat amin. Jadi amin sudah. Ini Fatihah. Jadi Fatihah dari sudut tajwid kena jagalah. Dari sudut tajwidnya dia pekah ni kalau dia berubah baris ataupun berubah baris lah biasanya. Ada kalanya berubah makna, ada kala tak berubah makna. Kalau tak berubah makna, sah semayang tapi haram. Contoh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu haram tapi sah sebab dia tidak berubah makna. Alhamdulillah. Tapi kalau an'amta jadi an'amtu ubah makna. Tak boleh. Tu. Ataupun Ar-Rahmanir Rahim kita baca Ar-Rahmanur Rahim. Ubah haram tapi sah. Sama juga Bismillahirrahmanirrahim. Sama juga itu tuan-tuan yang mengaji Kafrawi, dia mengaji Khalidah Fayyah, dia pun nak amal padahal dia tak baca habis. Qiraat tu satu je, qiraat tata'ayyinul qiraat tu satu je, wajhid wahid. Dia pergi baca macam tu. Hukum dia haram tapi sah mayang sebab tak ubah makna. Sah makna sebab sah i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh surah. Dia tulis tepi tu surah pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau Syu'bah walidin, Ibnu Katsir walidin. Itu juga. Jadi lepas ni dia akan sebut surah Al-Ikhlas. Jadi kenapa sebut dua surah ni? Kerana dua surah ini ialah surah yang dibaca oleh Nabi SAW ketika sembahyang sunat. Kita mengaji kitab fiqh. Bacaan surah ni macam mana yang sunat? Pertamanya ialah dia ikut tertib mushaf. Maksudnya contoh Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua, begitu. Okey, tertib surah. Yang kedua, mestilah sunatnya surah yang rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Okey, kalau kita buka mushaf kita, taruh mushaf ni. Contoh kita buka mushaf, contoh muka surat belakang sekali yang muka surat kuliah tu. Qul ya ayyuhal kafirun, batu idza jaa nasrullah. Kemudian tabbat siada abi lahabin wa tab. Okey, kalau ikut dalam sembahyang hak sunatnya
qul ya rakaat pertama, idza ja rakaat kedua. Dia meraihkan dua sunat, iaitu apa? Pertamanya ialah qul ya tu panjang, surah yang terdahulu, surah yang terdahulu dan ikut tertib mushaf. Kemudian idza ja. Yang keduanya dari sudut dia panjang, kemudian idza ja pendek. Tapi kenapa? Kenapa dalam ni qul ya rakaat pertama sunat, rakaat kedua qul huwallah, padahal tak ikut tertib. Kalau ikut tertibnya idza ja, apa pada tu? Dia langkau tertib lah, maksudnya dia langkau. Kenapa dia langkau? Kenapa dia tidak ikut tertib? Contohnya, kerana senangnya jawapannya kerana warid begitu. Jadi benda yang Nabi SAW buat terkeluarlah daripada kaedah asal. Tu. Jadi waridnya begitulah kita buat. Jadi paling kurang pun hak ni pun dapat dah. Ni pahala dapat pahala kerana ikut Nabi ni. Kalau kita baca surah-surah lain selain pada kuliah dengan qul huwallah, ikut tertib tapi tak ikut mana rakaat pertama ayat panjang, rakaat kedua ayat pendek sikit, tapi taklah ikut tertib macam tertib lepas ni tak ikut tertib selalulah. Contoh kita baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua inna a'tayna, hak tu panjang dah. Inna a'tayna pendek tapi tertib tak ikut pula. Hak ni qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallah, panjang ada, pendek ada. Dah ikut tertib juga, tapi kita kata ikut tertib dengan cara renggang sikit lah. Dia berjarak sikit, dia tidak seterusnya. Okey dah tu. Sebab ni Nabi SAW buat. Tapi kalau kita buat qul ya ayyuhal kafirun, waktu baca inna a'tayna dapat satu je, iaitu apa? Iaitu pahala rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua punya surah, tapi ikut tertib tak dapat. Luputlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jadi kitab ni sesuai untuk kita ajar orang awam, orang yang baru belajar, budak-budak, anak-anak. Esok ada anak boleh ajar ni. Tak erti baca jawi lah, tak erti jawi tak boleh. Mana dia? Lepas tu Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Tu sekurang-kurang sempurna. Kurang lagi satu, paling sempurna sebelah. Tu semain sendiri. Kalau semain jemaah jangan sebelah, 3 je. Dan kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ni pun ada 2 riwayat, rabbana lakal hamd ataupun rabbana walakal hamd. Ada waw. Ni panjang lagi ni. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ni panjang lah. Ini doa kunut. Ni kalau rakaat kedua lah, untuk subuh. Allahumma hdini fi man hadait. Ni doa. Kalau jadi imam, dina. Jadi jamaah, Allahumma hdina fi man hadait, wa'afini wa'afina fi man afait, wa tawallani wa tawallana fi man tawallait, wa barik li wa barik lana fi ma a'tait, wa qini wa qina syarra ma qadait, wa innaka taqdi wa la. Sini mari sini dia panggil puji. Fa innaka taqdi, sini imam tetap terus sunat untuk jahar, makmum boleh pilih sama ada baca ikut tu imam atau senyap. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Alaik tu kaf. Jadi bukan ta belakang. Kalau alait jadi lain dah. Kalau alaika atas engkau ya Allah, kalau alaita tinggi engkau ya Allah. Jadi lain pula. Wa innahu la yadhillu man walait. Senyap dua. Pandangan kedua senyap. Senyap ni maksudnya dia samakan dengan doa tasyahud. Mana kita baca seorang-seorang lah, padahal duduk makmum ni. Macam tasyahud kita tak baca kuat, begitu juga doa kunut, dia qiyah kepada situ. Kemudian bila baca kuat, makmum ni perlu aminkan semua ke Yang kedua pula ialah kalau makmum ni nak buat apa? Amin semua ke atau macam mana? Khilaf. Pandangan pertama, makmum amin semua, termasuk puji amin juga. Kemudian yang pandangan keduanya, amin pada doa saja, pada puji dia sebut balik ataupun senyap. Dia sebut balik ataupun senyap.
Kemudian bila wasallallahu wala yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait. Masuk sini ya, wa astaghfiruka dengan wa nastaghfiruka dengan selawat. Hak tu makmum kena buat apa? Hak sini kalau istighfar dengan apa nama tu, dengan selawat ni khilaf ulama. Pandangan pertama dia kena amin, pandangan kedua baca balik. Dia khilaf antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar, tak silap. Khilaf ni. Pandangan pertama dia aminkan juga sebab dia doa nastaghfiruka dengan wasallallahu, dia doa dah. Ataupun dia baca juga, dia baca semula kerana dia selepas puji. Wa nastaghfiruka wa atu ay wa natubu ilaik wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lalu sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian maka lalu duduk antara dua sujud Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Okey, sekarang ni soalan. Kita sekarang ni sebagai jemaah kena baca rabbighfirli ke rabbighfir lana? Jawapannya rabbighfirli, kerana itu warid untuk daripada Nabi SAW. Ni bukan untuk doa berjemaah ni. Kalau doa berjemaah tak apalah, kena tukar nah. Ni bukan doa berjemaah sebab kita doa sendiri-sendiri. Maka rabbighfirli. Sama-sama. Tok Imam sini. Jadi makmum ke Tok Imam ke rabbighfirli belaka, kerana warid begitu. Benda yang warid tak boleh ubah. Kecuali kalau kita baca jahar untuk diaminkan, maka diubah dengan na lah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maksud tu kena tahu maksudnya tu. Tuhanku, ampuni aku. Ighfirli. Warhamni, dan beri rahmat padaku. Wajburni, dan tak nampak tu kecil tu. Sempurnakan kekuranganku. Warfa'ni, dan tinggikan darjatku. Allah, lisan. Ujung gespek. Warzuqni, dan beri rezeki padaku. Wahdini, dan beri hidayah padaku. Wa'afini, dan afiatkan aku, sihatkan aku. Dan wa'fu anni, dan maafkan aku. Tu maksud dia. Lalu sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian di akhir sembahyang Allahu akbar. Yang ni akhir sembahyang mana ni? Ni akhir sembahyang tahiyat akhir ni. Lepas tu kalau dia tu masih ada rakaat, takbir intiqalat untuk berdiri semula lah. Lepas tu tahiyat akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu panjang sikit. Kalau pendek, at-tahiyyatu lillah. Gitu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mubtada banyak tu. Tahiyyat mubtada 1, mubarakat mubtada 2, as-salawat mubtada 3, at-tayyibat mubtada 4. Lillah ta'alluq satu mahzuf khabar. Tu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita. Panjang tu. Kalau selawat Ibrahimiyah yang waridnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai habis. Wa ala ali Ibrahim. Dah boleh tambah gini? Boleh, tak salah. Jangan kurangkan benda yang patut kurang. Sayyidina sunat saja. Dia tidak warid dalam hadis, tapi sunat kerana litakdi ia orang salafi tak diterima. Ilat litakdi itu dia pun tak diterima. Padahal kita baik kau sebut Sayyidina tu memang tak warid dalam hadis, tapi litakdi. Memang juri yang sebut takdib itu lebih besar, lebih kita ikuti, lebih besar daripada kita ikut daripada warid. Sebab warid memang Nabi SAW tidak akan sebut dia tu Sayyidina. Dia itu penghulu. Tapi dalam hadis lah yang menunjukkan dia penghulu. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Itu dalil dia. Jadi ulama fiqh sebut, dia ambil faham kata itu li takdik kita sebut Sayyidina. Hatta azan sekalipun. Cuma kalau sekarang azan kalau kita buat jadi fitnah. Ada dalam kitab Syiah Ali Syubra Malisi kata sunat juga azan baca Sayyiduna.
Tapi jadi fitnah besar lah kalau buat. Kalau negara-negara Arab lain, ada yang Sayyiduna mazhab Maliki, ada kitab mazhab Maliki, kata boleh. Dan ada diamalkan, tapi bukan negara kita lah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Panjang. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu ni doa lepas tahiyat akhir sebelum salam. Ni doa selepas tasyahud akhir sebelum salam antara doa mustajab. Tempat ataupun masa doa mustajab. Dengan makna kalau paling kurang tak mau doa pas maya pun habis-habis doa selepas tasyahud ni jadi dah. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau daripada siksa api neraka. Jahannam ni ada khas, ada am. Kalau khas untuk mukmin, kalau am menunjuk kepada seluruh neraka secara umumnya. Wa min azabil qabri, dan daripada siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan daripada fitnah di masa hidup dan masa mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah fitnah si mati. Apa tak dibaca tu? Apa? Fitnah si tak dibaca siapa tu? Kejahatan. Si mata. Si mata pecah. Oh, mata pecah tu macam mata dajjal. Begitu, si mata becak sebelah betul lah. Mata terkeluar sebelah. Dia terkeluar biji. Terkeluar lebih. Iaitu dajjal. Dan daripada perhutangan, wa minal ma'zami, wa ada tambah lagi. Kalau dalam hadis macam sini je. Min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Titik situ. Wa minal maghrami, dan daripada perhutangan, wal ma'thami, dan daripada perbuatan dosa. Habis, lepas tu tambah lagi, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Ampunilah dari dosaku, barang yang telah lalu, barang yang akan datang, wa ma asrartu, barang yang aku sembunyikan, wa ma a'lantu, barang yang aku zahirkan, wa ma asraftu, dan benda yang aku terlampau, wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta nuqtah. Tu doa. Boleh doa lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa lah apa-apa. Jangan bahasa Melayu habis bahasa Melayu habis cerita lah. Dia dalam sembahyang ni 3 je. Al-Quran, doa, zikir, 3 je. Jadi kalau dia orang Arab sekalipun, tapi kalau dia cakap tu cakapan yang selain 3 ni batal juga. Habis. Jadi kita selalunya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, mungkin neraka, wa min azabil qabr, azabil qabr, azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Fitnah waktu mati, waktu hidup dajjal lah. Tapi dia dah ta'yin kasi kan, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Maka mahya tu dia panggil fitnah yang umum pada waktu hidup. Yang umum lah, apa-apa fitnah perempuan. Fitnah yang paling dahsyat pada orang lelaki, fitnah perempuan. Tambah wa min fitnatin nisa. Aduh. Habis. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa rukun assalamualaikum saja, warahmatullah tu sunat. Wabarakatuh tak sunat kecuali sembahyang jenazah. Sini tak ada orang sebut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh dah. Itu kita pergi Aceh di masjid negeri dia, pas sembahyang Jumaat ada sembahyang jenazah. Tu imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa lain macam. Lah ada orang lain jadi tu imam. Buya Hatta, Dr. Buya Hatta. Dia UIA master UIA, PhD kat sana, degree kat Azhar. Buya Hatta.
Dekat YouTube adalah tulis Buya Hatta Aceh. Keluar muka dia tu. Tapi sikit je video dia. Tu habis. Lepas tu apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi. 2 kali. Kali kedua tu sunat, kali pertama rukun. Fasal menyatakan setengah daripada segala zikir dan segala doa yang dibaca setelah habis sembahyang. Bermula daripada habis sembahyang ucap astaghfirullah 3 kali. Artinya aku minta ampun daripada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau nak tambah panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jadda minkal jaddu. Ini biasalah zikir-zikir masuk dalam lepas sembahyang juga. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jadi kitab fiqh dia masing-masing zikir lah. Macam kita baca dulu Hidayatus Sibiyah, zikir lain pula, panjang lagi. Lillahi ma fis samawati wal ardh, baca 3 Baqarah tu, 3 surah ayat lah tu. Allah ayat kursi lagi. Ayat depan Alif Lam Mim lagi. Macam tahlil dah. Dan membaca sekalian bacaan yang tersebut ini di belakang tiap-tiap sembahyang 5 waktu, mana selepas. Mana selepas betul. Dan tambah lagi khusus habis sembahyang subuh dan maghrib sebelum daripada zikir tadi tu. Demikian itu dan sebelumnya mana ni? Sebelumnya yang demikian itu dan sebelumnya apa tu? Sebelum bergeser rubah duduk. Gitu. Sebelumnya dia kata habis sembahyang subuh dan maghrib sebelumnya yang demikian itu sebelumnya sebelum wirid tadi noktah yang demikian itu demikian wirid tu jadi macam tu ayat tak teratu. Habis sembahyang subuh dan maghrib sebelumnya yang demikian itu dan sebelum zikir hari ni yang akan datang ni bergeser sebelumnya seseorang tu bergeser rubah duduk. Dia kata dan tambah lagi khusus habis sembahyang subuh dan maghrib sebelumnya yang demikian itu, yakni sebelumnya tu kena pada demikian itu. Ya musannif ni dia sukanya tu lebih dia merujuk berdepan. Sebelumnya yang demikian itu demikian zikir yang kita baca tadi. Sebelum baca hak tu akan baca hak akan datang ni. Dan sebelum dia bergeser rubah duduk, mana dia tetap dalam duduk tasyahud awal tasyahud akhir. Sebelum dia kalih kaki baca hak ni. Ialah dibaca 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca ni 10 kali. Ni jangan rubah. Fadilat dia dalam hadis sebut naik 10 kebajikan, dapat 10 kebajikan, dihapus 10 kejahatan, diangkat 10 darjat. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau imam Allahumma ajirna minan nar. Dibaca ini 7 kali yang tersebut itu. Dan membaca selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya seorang membaca doa dan demikian sesudahnya seorang habis doa. Tu dia panggil alamat untuk qabul doa. Cuma ni tak qabul sebab kita sendiri, bukan sebab Nabi Muhammad tak berkat ke apa, bukan. Bermula inilah doa-doa yang warid, iaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuhanku, tolongkan aku atas mengucap zikir dan pada engkau dan atas memberi syukur pada engkau dan membiasakanku ibadat pada engkau dan membaguskan ibadat pada engkau. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu waj'al khaira ayyami يوم ألقاك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم هي Tuhanku ij'al jadikan
terlebih kebajikan, khaira umri, umurku, akhirahu, disudah umur, wa khairu amali, dan jadikan terlebih baik amalku, khawatimahu, di penghabisannya, waj'al khaira ayyami, dan jadikan terlebih kebajikan segala hariku. Hariku tu atau apa tu? Atau apa? Ataulah hari, yauma alqaka, hari yang aku bertemu pada engkau. Allahumma, hai Tuhanku, ini bahawasanya aku, as'aluka, minta pada engkau, al-jannata, syurga, wa ma qarraba ilaiha, dan amal yang mendatangkan, yang mendekatkan kepada syurga, min qaulin, daripada perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan i'tiqad, wa a'udzubika, dan aku berlindung dengan engkau, minan nari, daripada api neraka, wa ma qarraba ilaiha, dan daripada amal yang mendekatkan pada neraka, min qaulin, daripada perkataan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan i'tiqad. Allahumma, wahai Tuhanku, inni, bahwasanya aku, as'aluka, minta pada aku, minta pada engkau, al-afwa, maaf, wal afiyata, dan afiat, fid din, di dalam perkara-perkara agama, wad dunya, dan di dalam hal dunia, wal akhirati, dan akhirat. Amin. Habis. Dia tunjuk habis belakang Pasal segala sunat ab'ad ada 7 perkara. Ni dia pecah siap-siap. Kalau Safinah 2 ya, ringkas. Kunut, tasyuk awal. 7 perkara je. Manakala tiada dapat dikerjakan salah satu daripadanya, daripada 7, maka sunat sujud sahwi. Sujud sahwi, 2 sujud, tengah-tengahnya duduk antara 2 sujud. Selepas sujud yang kedua, baru beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu kita tasyahud akhir tu, sunat duduk iftirash, bukan tawarruk, kerana saat ini kita nak sujud. Itu Kemudian kata musannif rahimahullah, bermula daripada itu, sujud sahwi itu, bermula daripada itu sunat ab'ad, tasyahud awal. Tasyahud awal ni umum sangat, bacaan ke, duduk ke, apa, boleh belakang tu. Kedua, duduknya, ini maksudnya tasyahud awal tu bacaan lah. Hak ni duduk tasyahud awal. Ketiga, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau wa ala ali Muhammad, makruh. Dan tasyahud awal, di tasyahud awal. Keempat, selawat atas keluarga di tasyahud akhir. Itu baru ab'ad situ. Kelima, kunut. Kunut ni pula bacaan kunut, iaitu puji dan doa. Keenam, selawat dan taslim, iaitu salam ke atas Nabi SAW dan atas keluarga dan sahabat. Kalau kita beri salam pada Nabi saja, bukan atas sahabat, sunat sujud sahwi. Di dalam kunut. Ketujuh, berdiri waktu membaca kunut, adanya berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Itu habis. Itulah secara ringkasnya. Jadi tasyahud awal itu sunat. Dengan sekira-kira beratnya ataupun dipentingkan oleh syarak sunat ab'ad ni, sekira-kira kalau tu imam tertinggal tasyahud awal, kita boleh mufaraqah, dan mufaraqah kita ni mendapat keizinan syarak, masih dapat 27 darjat. Fasal perihal barang yang makruh di dalam sembahyang. Bermula daripada itu barang yang makruh, menengok ke langit. Tengok ke langit, tengok. Atau ke atas, atas tu langit kok. Atau menengok kanan kiri, yakni kalau tak ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Contoh kita nak tengok, belakang kita ni ada makmum gedok ni, rasa macam ada, kita pun pandang, ada. Kedua, apa tu? Menyempelkan kain. Menyempelkan kain baju dengan tiada hajat. Ni dilipat ni, panggil apa tu? Menyempelkan. Yalah, kita memang sisi lah kawan ni. Menyimpulkan. Menyimpul dia panggil. Menyimpulkan.
menyimpulkan kain baju dengan tiada hajat. Maksudnya saya saja kita buat gini, tu kita pun sembahyang tak lepas. Sama juga kalau sanggup tak lepas, makruh. Makruh tanzih, bukan makruh tahrim, untuk laki saja kalau yang rambut tadi. Ketiga, bersembahyang dengan menahan hadas, yakni kalau sebelum sembahyang dia nak kencing, dia pergi sembahyang juga, baru makruh. Adapun kalau dalam kita masuk sembahyang dalam keadaan tak puasa nak kencing, rakaat ketiga baru puasa nak kencing, sunat tahan. Gitu. Kemudian keempat, berdiri dengan sebelah kaki atas lainnya dengan tidak uzur. Saja nak main nak main apa? Apa tu? Main orang dulu tu. Lecok main. Angkat sebelah kaki dia pun sembahyang. Itu makruh. Kelima, bersandar kepada suatu barang yang sekiranya dilakukannya niscaya jatuh. Niscaya dilakukannya ni, maksudnya dilakukan sandar tu, niscaya jatuh olehnya seorang. Yakni kalau kita menjatuhkan tiang tersebut yang dia sandar, dia tu boleh jatuh, maka hukumnya makruh. Contoh sandar di tiang. Keenam, apa tu? Apa tu? Dua tangan di pinggang ni, cekok pinggang ni. Apa dia bahasa tu? Keenam, menaruh. Dia selalu hilang baru ingat. Dia selalu hilang menaruh dua tangan di pinggang. Tu makruh. Bukan setakat semayang, di luar semayang pun makruh juga, kerana tu perbuatan setan, iblis. Ketujuh, jahar di dalam semayang sir atau sir di tempat jahar. Ini jelas ni. Kedelapan, membarangkan. Apa tu? Ya, terbakar tadi. Membarengkan imam di dalam rukuk sujud atau seumpama rukuk sujud. Membareng ni maksudnya sama-sama. Dia sunatnya yang paling afdalnya bila tu imam rukuk, habis je dia sampai baru kita turun. Jangan dia on the way, kita on the way juga. Apatah lagi kalau sama-sama. Tu makruh. Bila makruh, kita hilang pahala jemaah. Kalau ikut tu imam sekali rukuk sekali sujud. Jadi biar dia habiskan perbuatan dia dulu sampai dia sebut bar dan habis perbuatan dia, baru kita naik. Ni tak habis lagi perbuatan dia, naik dah, turun dah. Pahala kurang jemaah kita situ. Apatah lagi kalau sama, itu menghilangkan pahala jemaah, baik semayang sendiri. Fasal habis. Habis kan hari ni? Pak muka surat. Ada soalan? Soalan tarik nafas dulu. Laju bentuk imam. Mana tu imam belum sampai, dia sampai dah. Tu hilang fadilat jemaah, confirm. Apa ni? Makmum tu nak buat apa? Imam? Dia tak payah ra'i makmum. Dia ra'i makmum. Imam yang ra'i makmum ni beberapa tempat saja. Antaranya bila kita berasa makmum tu on the way nak mari soft pertama, kita dalam keadaan rukuk, maka sunat kita tunggu. Tu pun dengan syarat, dalam kita yang anak sebut, dengan syarat dia tidak berlengah-lengah. Contoh wuduk kan, kita dengar dia dah cuci kaki dah, kita pun nak on the way rukuk, Allahu Akbar, dia pun kita nampak macam mana, tak tengok ke keling ke, nampak duduk berjalan mari. Kita sunat tunggu supaya dia dapat rakaat. Sama juga tasyahud akhir. Kita tengok tu imam tadi baru nak mari, dia nak dapat jemaah, walaupun kurang pahala lah, dia dapat jemaah sama kita dan dia tak lengah terus Allahu Akbar, maka sunat tunggu. Kalau lengah tak sunat tunggu. Ataupun dia tu kalau dia suka lengah, tak sunat tunggu, biarkan saja. Jadi di kita ni, imam ni, biar kita hal kita. Yang antara yang meraihkan makmum lagi ialah dari sudut bacaan surah. Bacaan surah kena ringan, maksudnya pendek. Itu antaranya lah. Itu saja antara benda-benda yang boleh meraih tu imam, meraih makmum. Adapun pergerakan dia laju tu, nantok dia pasal laju tu, kita buat hal kita dah.
Kita buat hal kita dah, dia yang nak buat laju macam mana? Siapa suruh tak belajar macam tu. Yang nak cepat pergi mana? Tu tak dapat fadilat jemaah, rugi. Dapat satu lah. Ada lagi? Betul? Dalam fiqh, bila kita semayang dengan makmum, fiqh meraihkan makmum daripada bacaan panjang. Bacaan panjang sunat ketika semayang sendiri. Kalau nak, sebab kita sekarang ni semayang dengan orang. Bila semayang dengan orang, kita kena raih orang. Syarak suruh raih orang daripada kita baca panjang-panjang. Kalau semayang sendiri, baru sunat baca panjang. Semayang tarawih lain sikit. Semayang tarawih subuh Jumaat lain. Subuh Jumaat khusus surah Insan, surah Sajdah. Hak tu makmum benci ke, suka ke, tak ada masalah. Sama juga tarawih disunatkan secara khusus khatam semayang tarawih 30 juzuk. Tu asal dia lah. Tu khusus. Kalau yang surah panjang-panjang yang khusus pada semayang tertentu, hak tu tak tengok imam dah, tak tengok makmum dah. Kerana itu memang khusus sunat dia. Kalau hak lain, hak lain tengok imam, tengok makmum. Kalau semayang-semayang khusus, bacaan-bacaan surah tertentu yang khusus dibaca, macam contoh semayang Jumaat, sunat baca rakaat pertama Jumaat, rakaat kedua Munafiqun. Jadi tak tunggu imam benci ke tak, baca ya. Ataupun sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghashiyah, baca ya. Sebab tu sunat khusus. Apa lagi sunat khusus lagi? Idul Fitri, Idul Adha, ada juga surah apa tengok. Ada surah tu, surah apa? Qaf. Sabih ada satu ya sih, macam panjang sikit ada lagi. Qaf Qaf tu. Ada sampai ayat tu, surah Qaf. Tak silap surah Qaf paling tinggi, baru sabihis, baru kuliah ayuhal kafirun. Tu lah. Ada lagi? Kalau tutup mana? Tutup ni? Tutup lah? Tutup sliding. Okey, sliding. Sekarang ni soalan dia kat Terengganu ni dikatakan bahawasanya kawasan masjid, dalam masjid tu ialah yang berkapet sahaja. Jadi soalannya ialah kalau kita semayang di beranda, tutup sliding door, adakah sah semayang? Okey. Tamanya sliding door ni, ataupun kita kata langsir, zaman dulu dia pakai bahasa langsir. Jadi dia ada 4 masalah. Tamanya kalau langsir lah, kalau langsir ni langsir yang tebal. Langsir yang tebal dan boleh lalu. Kita tulis depan. Takut ni pula. Tulis depan. Ni banyak orang tanya ni. Kita jawab sekali dah ni. Gerak kita tulis terus. Hak ni pun masalah yang ustaz-ustaz pun kadang-kadang salah ke. Tak tahulah salah ke, bermasalah ke, silap faham ke lagu mana, Allah Alam. Pada ada hak dah. Tu dia kena padam segera. Padam lambat dah. Kalau yang buat tu okey, buat tu sekali je. Dia rosak dengan ni rasanya. Dia punya putih ni. Kena beli lain. Dah lama rasanya ni. Okey, lalang tu. Semayang apa? Semayang. Kita kata ada, panggil apa? Masjid dengan luar masjid. Okey. Masjid dengan luar masjid. Dah tu. Sembahyang macam ni. Mana nak kata?
Sekejap. Masalah dia ada 3 lah. Boleh pergi ke 3 bahagian. Pertama, solat di luar masjid bagi imam dan makmum. Dua-dua duduk dalam 2 masjid. Nombor 2, solat di luar masjid bagi imam duduk luar, dan dalam masjid bagi makmum. Okey, makmum duduk dalam masjid, imam duduk di luar masjid. Yang ketiga, solat di luar, balik saja masjid bagi makmum. Ni dah biasanya. Bagi makmum dan dalam masjid bagi apa? Bagi imam. Pen pun kena beli ya. Tak ada ink dah. 50 hari. Mana tak habis? Solat di luar masjid bagi imam dan makmum. Solat di luar masjid bagi imam saja dan di dalam masjid bagi makmum. Solat di luar masjid bagi makmum dan dalam masjid bagi imam. Biasanya 3 je lah. Nombor 3 ni. Nombor 3 ni ataupun nombor 1. Nombor 2 ni jarang lah. Okey. Ketiga-tiga ni dia tubik 4 masalah. 4 masalah tu. Ini dalam kitab belakang. Kita pun pernah jawab 2 kali, tak silap 3 kali. Pertama, okey, bila kita duduk di situasi nombor 1, 2, 3 ni, dia ada satulah namanya hijab ataupun kita panggil jidar, dinding, ataupun kita panggil babun, pintu. Tak kisah nama apa hijab tu, penghalang tu. Yang tutup lah, yang tutup. Sama ada babun, pintu. Sekejap. Kita letak atas. Ini contoh benda yang menghalang, hijab. Hijab ni sama ada babun, pintu, jidarun, dinding, langsir panggil apa? Sitar sebenarnya. Sitar ataupun langsir lah. Aku salah pula. Kan nak buat video kan, soh pula. Langsir ataupun satrun pun boleh kot. Ikut mana-mana, sitar ke satrun, langsir dan sebagainya lah. Ataupun kita punya soalan tu, sliding door. Sliding door. Jadi dia ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 ni sama saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Bagaimana? Awak jawab kan? Nombor 1. Okey, tak apa. Nombor 1. Nombor 1. Hijab. Hijab tu kembali pada ni ya. Babun, jidar, langsir, sliding door. Hijab tebal. Tebal ni maksud dia sekira-kira kita tak nampak tu imam. Tu maksud tebal. Hijab tebal dan boleh lalu. Boleh lalu ke imam tanpa pusing belakang. Tanpa pusing belakang. Pusing belakang ni maksud dia membelakangi kiblat lah. Contoh kiblat, dia gini baru boleh pergi sampai tu imam. Bukan tu lah. Maknanya kita kena lalu straight terus kepada tu imam.
Okey, ini yang pertama. Yang kedua, sama juga hijab tebal dan tidak boleh lalu. Tak boleh lalu. Tak boleh lalu apa? Sini lah, sama situ. Dah tebal, tak boleh lalu pula. Tak boleh lalu ni contoh apa dia? Kita terang. Bagi situasi dulu. Hijab nipis. Hijab nipis ni maksudnya sekira-kira kalau dia tutup pun boleh nampak tu imam. Dan boleh lalu. Yang keempat, hijab nipis dan tidak boleh lalu. Okey. Oh, banyak benda pula. Okey, pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dia ada, okey, dalam masalah ni masalah makmum imam kan. Dia ada dua pandangan. Pandangan pertama, pandangan mu'tamad yang kata sah bermakmumkan ke imam ialah lihat imam dan boleh lalu. Dua-dua sekali. Nombor dua, pandangan muqabil mu'tamad ni pandangan asah. Ini pandangan muqabil asah ataupun pandangan mu'tamad ni pandangan muqabil mu'tamad. Salah satu saja. Salah satu sahaja. Apa salah satu? Sama ada lihat tu imam tak boleh lalu ataupun boleh lalu tak nampak tu imam. Okey, ni muqabil. Ini pandangan muqabil. Okey, tapi masalah satu-satu. Hijab tebal dan boleh lalu ke imam tanpa pusing belakang. Jadi maksudnya apa hijab tebal? Dia tak boleh nampak tu imam. Tapi boleh lalu pada tu imam. Boleh lalu lah. Masuk. Okey, boleh lalu ni macam ni. Contoh. Boleh lalu ni macam ni ya. Contoh dia kalau langsir. Mana kita boleh buka langsir pergi. Tu masuk lalu. Tu masuk lalu. Jangan faham buka tak buka lagi, sabar dulu. Faham lalu tu nak nampak dulu. Okay, hijab tebal maksudnya kalau benda tu tutup kita tak nampak dia. Macam ke hijau tebal tu. Sebab tu ada nipis tu. Tu cerdik tu. Tapi ni masjid apa? Masjid ada masalah ni masalah ni. Ni masjid ada masalah. Masjid sekadar dengar suara boleh dah. Tapi ni kena tengok. Okey, sekarang ni hijab tebal. Tak boleh tengok tu imam. Tapi boleh lalu. Maka kalau ikut pandangan mu'tamad tak sah lah. Tapi pandangan muqabil mu'tamad sah. Hijab tebal mana langsir tebal. Boleh lalu sebab boleh buka. Dia tak kunci. Dia tak ikat ke dengan sekira-kira tak boleh nak buka. Bukan. Sliding door sama juga. Sliding door tebal. Ada sliding door kan ada dua macam. Ada yang jenis nampak tu imam, ada jenis tak nampak, gelap. Sama juga sliding door tu kalau gelap dan boleh lalu kepada tu imam tanpa pusing belakang, sama juga. Pandangan mu'tamad tak sah, pandangan muqabil sah. Tapi kalau dia tebal, lepas tu kena pusing belakang. Tu memang tak sah. Dah lah tebal. Mana tak lihat tu imam dah. Lepas tu kena pusing ke belakang pula. Tak boleh lalu kepada tu imam dengan cara adat. Maka muqabil mu'tamad pun tak sah, mu'tamad lagi tak sah. Okey, yang kedua. Hijab tebal dan tidak boleh lalu. Sama juga macam ni. Sama macam ni ya. Kejap. Betul tak? Hijab tebal dan tidak boleh lalu. Betul? Hijab tebal maksudnya dia tak boleh nampak tu imam. Sliding door gelap dan tidak boleh lalu sebab kunci ataupun tak boleh buka ke sangkut ke mana. Ya.
Bukan. Kunci boleh lagi sebab kunci boleh buka. Dia yang tak boleh lalu ni maksudnya pintu tu memang tak boleh nak masuk. Contoh ada paku. Dalam istilah kitab lama dia paku. Mana pintu tu tak boleh buka terus. Dengan kunci tak boleh, tak ada kunci tak boleh. Kalau pintu tu masih boleh dibuka dengan kunci, makna dia masih boleh lalu dia panggil. Masih boleh lalu dengan cara dia buka kunci dan lalulah. Tu maksud dia. Yang tak boleh lalu ni maksudnya kalau dah dikunci. Kalau dah dikunci. Okey. Kalau sudah dikunci. Dalam kitab Hasyiah Hasyiah Al-Kubra. Hasyiah Al-Kubra Syekh Sulaiman Kurdi sebut, walaupun hilang kuncinya sekalipun. Walaupun hilang kuncinya sekalipun, tapi takdir ada kunci tu boleh buka, itu masuk boleh lalu lah. Yang tak boleh lalu ni bila dah paku, dia panggil istilah paku, bukan kunci dah. Paku. Kalau tertutup atau terbuka, tu dia panggil babun mardud. Pintu yang boleh tertutup boleh terbuka. Okey, hijab tebal dan tak boleh lalu sama juga. Pandangan yang mu'tamad tidak sah, pandangan muqabil sah. Yang ketiga, hijab nipis dengan makna selain linda ada tapi nipis boleh nampak tu imam. Langsir ada, nipis boleh nampak tu imam. Apa lagi ya? Dinding memang tak boleh lah. Dinding memang dinding lah. Itulah. Ataupun pintu selain linda macam-macam lah. Nipis mana boleh nampak tu imam. Dan boleh lalu dengan mana tak payah pusing belakang pun boleh lalu. Mana boleh pergi terus kepada tu imam dengan jalan adat. Maka hal ni pandangan mu'tamad sah. Sini sah pandangan mu'tamad. Lupa nak tulis. Mu'tamad sah. Muqabil lagilah sah. Hak ni tadi dua ni mu'tamad tak sah. Mu'tamad tidak sah. Muqabil sah. Mu'tamad tak sah. Muqabil sah. Okey. Nombor 4. Hijab nipis dan tidak boleh lalu. Dah salah satu ya. Ni dapat 2. Macam apa nombor 3? Yang tebal tu boleh nampak. Yang tebal tak boleh nampak boleh. Mana? Hijab tebal. Silap. Silap urai pula. Aduh. Kau nak tegur pada tadi. Lupa. Hijab tebal. Tak boleh tengok. Tak boleh lalu. Ni mu'tamad tak sah, muqabil pun tak sah. Silap weh. Muqabil tak sah. Muqabil tidak sah. Okey. Hak ni sah kena dapat salah satu. Hak ni sah muqabil dan sah mu'tamad. Hijab nipis boleh nampak tu imam. Tak boleh lalu kena paku. Ataupun kalau dalam kitab Fatwa Syekh Ahmad Fadhani, dia kata langsir tu diikat dengan makna tak boleh nak lalu ikut jalan adat, kena ikut belakang. Sebab diikat langsir tu. Dia bagi contoh kemah lah yang diikat. Langsir yang diikat memang tak boleh nak buka sebab diikat. Tu contoh tak boleh lalu. Kalau kunci lalu lagi sebab kita boleh buka kunci. Habis. Lepas tu ni mu'tamad tidak sah. Mu'tamad tidak sah sebab tidak boleh lalu. Tidak sah. Muqabil sah. Okey. Sebab itulah ada orang mengajar suruh buka tirai sikit. Sebab apa suruh buka tirai? Sebab nak bagi sah ni. Nak bagi sah ni. Nak bagi sah ni juga. Sebab nak bagi lalu. Okay? Jangan sampai terkunci. Jangan sampai tak boleh nak lalu. Mana langsir tersebut atau pintu tersebut boleh lalu dan nampak tu imam, maka dibuka sikit. Cumanya bila dibuka sikit tu yalah, kalau buka sikit tu maksudnya nak meraih pandangan mu'tamad. Nak meraihkan pandangan mu'tamad yang kata kena lihat tu imam dan boleh lalu.
Tu yang buka langsir tu, ataupun langsir nipis dah boleh lalu. Tu tak payah buka dah tu. Sebab dah nipis dah boleh lalu. Satu lagi orang silap faham, bila kata kena buka ni, kena buka, dia ingat kena buka secara mutlak. Nipis ke, tak nipis ke, boleh lalu ke, tak boleh lalu ke, kena buka. Ni silap. Dia kena tengok kembali pada ni. Kalau yang tu tak buka tapi sah dah pandangan muktamad, sah sebab boleh lalu, sebab boleh selak, dan dia nampak tu imam. Ni kalau contoh ni surau lah, ni masjid lah. Contoh ni surau, ni bukan masjid, tu tak payah buka dah. Jadi kalau orang yang tak apa nak faham, dia semata-mata ikut ibarat kitab kena buka, dia tak faham masalah sebenarnya. Dia tak faham masalah sebab apa kena buka tu. Sebab tu kena faham sebab apa kena buka. Sebab supaya boleh nampak tu imam dan boleh lalu pada dia dengan jalan adat, bukan kuk belakang dan bukan jalan lompat dan sebagainya. Lagi satu. Nampak di sini ialah nampak imam atau nampak sebahagian saf. Contoh kalau perempuan duduk saf belakang, takkan nampak tu imam pula. Nampak saf lah. Mana kita pergi pada saf tu lah. Ada soalan? Okey, sini contoh. Sliding door, contoh kita kata ni bukan masjid. Okey, ni surau. Contoh hak ni tutup. Okey. Hak ni tutup. Nampak tak tu imam ataupun nampak dah bahagian saf ni? Nampak. Bolehlah. Boleh lalu tak jalan adat? Secara adat dia lalu tak? Boleh lalu. Sah. Tapi kalau tingkap, tingkap tak boleh lah. Dia tak boleh lalu. Tingkap kalau nak lalu tu kena panjat. Tak boleh lah. Itu bukan jalan lalu. Ni jalannya. Jalannya ni. Jalannya tu. Kalau tingkap tu kena panjat tau. Kena panjat tau. Ni jalannya ni. Boleh kata jalan lagi ni. Tak ada masalah lagi. Ni boleh ni. Tapi cuma ni lah. Cuma satu lagi. Kalau kita kata atas pandangan yang muktamad kata boleh lalu tu. Contoh buka sini. Jadi dia tak boleh bina saf sana. Sebab dia akan belakang. Dia akan pergi belakang untuk sampai sini. Jadi tak boleh lah. Dia kena start sini. Saf tu kena start sini. Sebab baru boleh lalu. Sama ni ke? Jangan depan lah. Depan lah dia kena patah balik. Patah balik tak boleh lah. Ni boleh lalu lah. Masuk. Kalau tingkap tak boleh. Sebab tu bukan jalan adat untuk lalu. Ni kaum utama ni. Boleh nampak tu imam ataupun sebagai sah dan boleh lalu itu imam. Apatah lagi sana lagi lah. Tapi kalau hak ni gelap, jadi lain pula. Gelap lepas tu tutup. Contoh. Maka pandangan muktamad tak sah. Start situ lah kalau buka situ. Contoh sini tutup. Kita sana buka. Ni gelap pula. Nak ikut pandangan muktamad, situ lah start. Dekat tengah tu. Surah kita tu dia hukum masjid. Jadi tak ada masalah. Walaupun dia hukum surah kita hukum masjid, betul lah. Hukum masjid. Hukum masjid tak ada masalah sebab dia ada pintu belakang tu untuk perempuan untuk keluar ke lelaki. Kalau masjid tak ada masalah untuk membelakangi pun tak ada masalah. Dengan makna kalau kita nak pergi ke tu imam tu kena belakangi kiblat, tak ada masalah sebab dia masjid. Hal ni berlaku yang tak boleh belakang kiblat ni hanya pada 3 masalah ni. Bukan pada masalah dua-duanya dalam masjid. Tu lah. Ada lagi? Jadi pintu yang kunci itu masih lagi dipanggil orang yang boleh lalu kepada tu imam sebab dia ada kunci untuk membuka. Dia panggil takdir, ada kunci boleh dibuka. Yang tak boleh ni maksudnya dipaku ataupun memang pintu tu tak boleh nak dibuka disebabkan sangkut ke apa, sama ada kunci ke tak kunci, memang tak boleh buka. Tu panggil benda yang tak boleh lalu lah. Tak payah buka ke apa? Sebab dah cukup syarat. Itu sebab tu kita kata kalau orang mengajar kena buka juga. Maknanya dia faham kata kena buka tu secara mutlak. Tu suruh dia tengok kitab mahalli lah. Boleh. Kejap. Sini.
Dia ada pintu tak? Oh. Belum tak solat. Ha? Ada pintu tak sini? Ke sini pintu tutup, dia start situ. Pintu ada sini. Pintu ada sini tak apa. Kalau pintu tak ada sini tak boleh Kalau pintu tak ada sini, kita sembahyang situ, nak lalu kena pusing. Lepas tu tak nampak tu imam pula ataupun sebahagian sah sini, belakang ni. Depan ni. Dia tak sah pula. Kalau masuk ke itu pagar itu. Pagar. Okey, Okey, gini. Okey, satu lagi. Isu Covid. Semayang di luar pagar. Okey, contoh. Itu isu masjid imam dan makmum dalam masjid dan makmum lain di luar masjid. Syarat dia ialah antara masjid dan di luar masjid tu syarat jemaahnya tak lebih 300 hasta. Contoh hujung tu kan, tupung hujung kat kapek kan. Lepas tu luar masjid kan. Kita contoh kita pergi 300 hasta start dari situ sampai ke belakang. Itu sah kita. Nampak tak makmum sini? Nampak. Bagus sah. Sah tak? Cuma hilang fadilat lah. Sebab apa? Sebab jangan lebih satu sah tu 3 hasta. Tu dari sudut sah dari sudut sah. Nak jauh pada 300 hasta. 300 hasta berapa cm? Kira dia lagi. Contoh kita kata 100 cm. Contoh lah. 300 hasta tu contoh 3 cm. Jadi 100 cm contoh. 100 meter silap. Tu cm dah. Contoh 100 meter. Kita pun pergi 100 meter. Nampak imam. Nampak bagian sah. Nampak. Sah dah. Tapi tak afdal lah tu ya. Sama juga dalam masjid. Tapi dalam masjid tak ada isu. Dalam masjid contoh sini masjid kan. Untuk imam situ. Sah 1. Sah 2 sana. Hilang fadilat je lah. Okay, kalau dalam masjid. Kalau dalam masjid, contoh Masjid Nabawi. Contoh Masjid Nabawi. Dia tu ada 5,000 hasta belakang. Contoh lah. Sah pertama, kita sah kedua 5,000 hasta belakang tu. Sah juga sebab dalam masjid. Dia syarat 300 hasta ni, masjid, luar masjid. Kalau dalam masjid, kalau ada 1,000,000 hasta pun, kita sah kedua tu 1,000,000 hasta, tak ada masalah. Tapi, tak afdal lah. Hilang fadilat jemaah lah. Dia kena sekurangnya 3 hasta. Hotel kat Mekah Itu isu kot. Itu dah fikir kot. Kita tak pernah tanya orang Kita tak pernah tanya Ustaz Jamal lagi. Hotel kat masjid tu hotel kat masjid pula. Hotel kat Masjid Haram tu masjid tu. Sebab apa? Sebab itu ada orang malas turun. Dia semayang kat hotel, buka TV. Allah Akbar. Tu tanya kita. Allah Alam tanya Ustaz kata. Kita pun tak tahu nak ukur masjid ke tak. Sebab dia memang sebelah Masjid Haram pun. Tapi tak tahu kan. Sama ada gini. Sama ada wallah Alam kalau Mekah tu sebab situ tanah haram. Adakah tanah haram ni ada pengecualian ataupun tak? Itu wallah Alam. Kita kena tanya semula, kena tengok semula kita. Tak pernah jumpa lagi. Dia buat perbezaan. Ada nak takdirat? Bagi cari mari ya. Kita nak tahu tak? InsyaAllah ya insyaAllah. Sebablah kitab besar kita wallah alam kita dah pernah terbaca tapi terlupa ke macam mana ke Allah alam. Kalau ada beritahu kita nak cari dalam kitab besar ada dia punya perkataan tu, kita nak cari dalam kitab besar. Search kat Google search kat Syama'eh tu Syama'eh lah maktabah tu. Tengok ibarat Masjid Haram tu macam mana? Yang tahunya bahagian Kaabah ya. Kaabah tu lain lah. Contoh ni Kaabah kita masuk dalam Kaabah, imam sana, makmum sana. Boleh. Tu. Tak nak salah. Cuma tu lah hotel tu. Orang semayang hotel. Lepas tu semayang dekat surau. Ada masjid dalam hotel tu, dia dekat tingkat berapa, tingkat sekian-sekian tu ada surau dia. Surau tu dia ikut Mekah ke? Dia ikut ni, tu imam Mekah ke? Gitu. Kalau dari sudut sah dalam mazhab Maliki sah dah. Dalam mazhab Maliki bukan setakat dia tak ada macam ni. Mazhab Maliki asal dengar ya. Nak pergi pasar pun dengar orang takbir mayang. Kalau mazhab Maliki asalkan di tempat tu. Asalkan tempat tu. Sebab dekat Mekah tu, kat hotel tu dengar orang azan, orang tok imam baca Al-Quran, tok imam sedang rokok sujud semua dengar speaker. Ada speaker dia.
Jadi kita pun boleh tahu lah. Cuma sembahyang kat Hotel Mekah tu kena tengok balik ibarat. Takut kata dia kata Masjid Haram ni kecualikan. Tak apa. Kecualikan masuklah hotel. Masuk di hotel. Ada lagi? Demo boleh lewat tu. Semua boleh lewat. Subuh semua boleh lewat. Tu bila kau hilang. Duk tengah mandi gosok gigi lagi. Tu. Oh, tu. Ini takbir apa ni? Takbiratul ihram ula. Takbiratul ihram yang pertama tu. Tak ingat masalah ni. Dia ada masalah ni. Dia utama fadilat sah ke fadilat takbir. Tu kena tengok balik. Ada dalam pedoman dulu, ada dulu. Cuma tak ingat lama. Dia ada. Kalau tu imam, kalau dia baru sampai, tu imam baru takbiratul ihram. Adakah dia nak kena takbiratul ihram walaupun sah belakang ataupun ra'isah? Tu kita tak ingat. Kena cek semula. Esok kita beritahu mula. Rasa kalau ikut seingat kitanya ra'isah juga, tapi kena tengok semula. Itu dalam pedoman dah lah tu. Ada lagi? Was-was ke syok? Dia was-was dengan syok dia lain. Syok. Syok tu was-was penyakit. Okey. Ni baru soalan orang yang baru tanya itu masa kat daurah. Dekat sama dia. Apa nama tu? Pertamanya syok dengan was-was ni dia beza. Syok ni syok lah 50-50. Was-was ni lebih benar penyakit. Imam Ibn Hajar sebut was-was ni ialah dia menghukumkan benda yang tak berlaku. Contoh, dia beli pakaian. Imam Ibn Hajar bagi contoh ni. Dia beli pakaian, dia basuh pakaian. Sebab apa? Sebab dia kata takut najis. Jadi benda tu dia tak tahu pun berlaku najis ke tak, dia hukumkan najis. Tu was-was. Kalau syok ni ialah menghukumkan sesuatu yang boleh yang menghukumkan sesuatu yang berlaku, cuma tak ingat mana satu. Berlaku dah rakaat tapi 3 ke 4 itu syok. Aku pernah lah tadi terkena tahi kucing tapi kat mana tapi dah basuh ke belum contoh. Tu syok tu bukan was-was. Tu izok. Lepas tu apa tadi? Okey faham. Lepas tu sekarang ni tu imam dia syok 3 ke 4 Okey, pertamanya tu imam kalau tu imam ni contoh kalau sembahyang sendiri dulu. Sembahyang sendiri, maka kalau sembahyang sendiri jelaslah dia kena naik rakaat keempat kerana dia syok tu pada rakaat ketiga keempat. Yang yakinnya 3, yang 4 tu syok. Jadi dia kena naik rakaat keempat. Jadi bagi tu imam pula. Tu imam di sini dia kena zahir hukumnya tak cukup. Naik Allahu akbar. Tengok tu imam tegur. Tu imam pula. Makmum tegur. Makmum tegur tu pula banyak. 4 dan ke atas. Dia panggil masuk bilangan tawatur, masuk bilangan mutawatir. Masuk bilangan mutawatir. Kena ikut ke tak cara makmum tu, keadaan makmum tu ataupun perbuatan makmum tu, sebab dah banyak sangat makmum yang tegur dan banyak makmum yang tasyahud awal, tasyahud akhir, maka berlaku khilaf ulama. Pandangan mu'tamad, tarjih Ibn Hajar dan Syekh Ramli kena ikut bilangan mutawatir. Maknanya tu imam kena duduk. Pandangan Syekh Bapak Syekh Ramli rahimahullah ta'ala dalam fatwa dia kata tak perlu, kerana tidak dikira walaupun mutawatir sekalipun tahap dia ikut keyakinan diri sendiri. Atas pandangan ni Tok Imam tak ikut, teruskan dengan pandangan dia kerana dia berasa yakin dia ni masih kurang rakaat, padahal tambah dah. Contoh yang makmum belakang pula tak boleh ikut sebab mengikut keyakinan dia Tok Imam salah, maka dia kena mufaraqah. Dia kena mufaraqah sebab dia tidak boleh mengikuti imam yang melakukan perbuatan yang salah. Berbeza dengan sembahyang, sama-sama sembahyang tapi lain-lain sembahyang. Contoh tu imam sembahyang asar 4 rakaat, kita sembahyang qada subuh 2 rakaat. Boleh sembahyang?
Bila masuk rakaat kedua, ada dua pilihan. Sama ada mufaraqah atau kita tunggu tu imam. Situ boleh tunggu sebab tu imam sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ialah kita mengikut imam yang sah sembahyang. Tidak melakukan perbuatan salah. Lepas tu Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah sebut dalam Kifayatun Nabi, sebab apa kita kena mufaraqah? Sebab kalau tu imam salah, memang kufur batal. Kalau tu imam salah, memang kufur batal. Kalau tu imam betul. Ya, kalau tu imam betul macam mana? Boleh jawab ya itu soalan. Allah. Pun. Allah Ta'ala nak jam. Ya. Itulah jawab soalan tu. Asesmen jemaah tu. Ni. Mana ni? Ni. Okey. Kerana ada dua ihtimal. Kenapa kena mufaraqah? Kerana kalau tu imam tersebut sengaja naik dengan sengaja, itu batal sembahyang dia. Kalau tu imam itu jahil ataupun tu imam tu salah. Sekejap. Wala yaji' lahim wala yutami annahu idza kana kharaja an kaunihi imaman. Okey. Kalau seorang imam tadi tu naik dalam keadaan sengaja, maka batal sembahyang untuk imam tu. Adapun dia naik dalam keadaan jahil ataupun dalam keadaan tak tahu, maka dia sudah melakukan satu perbuatan yang salah. Melakukan perbuatan yang salah, makmum tak boleh ikut. Maka sebab itulah apabila seorang imam tu buat perbuatan yang salah, dengan makna sepatutnya dia duduk, dia pergi berdiri, sepatutnya dia berdiri, dia pergi duduk, maka itu merupakan perbuatan yang mesti kita mufaraqah. Sebab ada dua ihtimal. Kalau dia buat sengaja, batal sembahyang, yang mana kita pun tak boleh ikut dia kalau batal sembahyang. Ataupun kalau dia jahil, maka perbuatan itu silap, maka perbuatan yang silap makmum tak boleh ikut. Jadi dua-dua keadaan ni secara mutlak, maka makmum tak boleh ikut. Maka sebab tu mufaraqah. Itu dalam majmu' dalam Kifayatun Nabi Syarah At-Tanbih. Tu lagi? Dia tak boleh. Dia kena al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tu tak boleh hilang dengan syak. Maksudnya dia kena bina atas yakin. Yakinnya 3, 4 tu yang syak. Jadi dia kena angkat berdiri. Berdiri juga. Kecuali lepas pada tu imam tegur makmum tegur. Lepas tu bilangan mutawatir pula. Ikut dia lah. Kalau dia pilih pandangan yang mu'tamad Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, dia kena ikut makmum lah. Dia duduk balik Ataupun dia berasa betul dah ni makmum semua salah. Contoh dia terkekal berdiri dan sembahyang dia sah lah. Sebab dia berasa begitu, yakin begitu. Walaupun hakikatnya sebaliknya. Kalau manusia isyak ni kena diri ada, kena tambah. Macam mana? Sembahyang seorang, memang kena tambah. Kalau malam tu dapat aku tiga aku yo baik. Gitu, syok Dia sembahyang tak khusyuk boleh syok tu. Ataupun fana macam Nabi tu ya. Fana Allah Ta'ala, lupa rakaat, boleh jadi. Tu imam lupa rakaat. Imam tu sah lah sebab dia tak tahu betul gedok ni, dia ikut yakin diri sendiri Terlupa? Sama? Terlupa rukun rakaat mana? Dia 3 tu dia yakin 4 ke tak? Yakin. Sah lah pada zahirnya, walaupun hakikatnya silap. Hakikatnya tidak sah lah, tapi pada zahir sah lah. Zahir dia berasa 4 dah, umumnya 3.
Cuma nanti di akhirat dia dibilang sebagai sembahyang yang tidak sah. Maka sembahyang-sembahyang sunat dan amalan sunat yang akan tampung. Ataupun mendapat ampunan Allah Taala. Itu disebut dalam kitab Syarah Safinatus Salah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bila dia sebut tak silap pasal bab qada, sembahyang qada. Dia kata kalau contoh orang tu ataupun sembahyang sah tak sah, tak ingat dah. Kalau contoh tak sah sembahyang, dia ingat sah, rupanya tak sah. Maka zahir hukum sah lah, tapi akhirat nanti hukum hakikatnya tidak sah. Lepas tu macam mana? Maka Syekh Nawawi sebut wallahu Allah Taala lah yang boleh mengampuni. Allah Taala lah yang Allah Taala sajalah yang boleh mengampuni perkara tersebut yang luar daripada batasan makhluk. Tak memang tak tahu. Ataupun dia tu ada qada satu waktu sampai kesudah dia terlupa. Pun sama juga. Sama juga ni, sah tak sah ni. Hakikat zahir sah, hakikat di sisi Allah tak sah. Tapi dengan ihsan Allah Taala, rahmat Allah Taala, dia bagi jugalah. Bukan sengaja. Ada lagi? Banyak pula. Macam-macam pi. Padahal tak ada kaitan. Ya pi habis main aduh jenggreng. Dalam kitab I'anatul Talibin. Allahumma antas salam, pusing kanan. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali pusing belakang. Pusing ke makmum lah. Kalau mazhab Syafi'i pusing kanan. Allahumma antas salam. Adalah I'anatul Talibin. Ada sandaran dia. Sebab lepas biasanya la ilaha illallah kita gerak kaki kita tak gerak kaki jadi stay nak dapat fadilat tu. Lepas tu pusing sama ada Allah majirna minan nar atau Allahumma antas salam, pusing ke kanan. Pusing kanan. Satu riwayat pusing belakang. Mazhab Syafi'i pusing kanan. Begitu. Ada hikmah sebenarnya pusing kanan sebab nak tengok tu, sebab nak tengok makmum mayang ada yang masbuk ke tak. Kalau ada yang masbuk kena slow sikit, jangan derah-derah atau wirid tu sampai mengganggu. Ada lagi? Habis puas. Esok lagi kena menjawab. Bila kelas nak habis balas jawab Wallahu ta'ala a'lam. Sambung pula esok pagi pas subuh insya-Allah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.